Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Fatihah binti Mama Syahid, bermegang nomometri A176-273. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Junaidi Awam Besar selaku penyelia latihan ilmiah bagi sesi 2022. Baiklah, kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda Sains Sosial dan Kemanusiaan saya pada kali ini adalah bertajuk Krisis dan Kerjasama Parti Politik, kajian kes di kawasan Dun Tanjung Mas, Kota Baru, Kelantan. Dalam kertas kerja ini terbahagi kepada 5 bahagian iaitu pengenalan, kajian lepas, metod kajian, kawasan kajian, hasil kajian dan perbincangan serta kesimpulan. Pengenalan. Perpaduan politik Melayu yang telah dijalinkan telah digugat dan dapat dilihat dalam pilihan raya umum PRU ke-14 apabila tampuk kekuasaan negara telah diambil alih oleh suatu kuasa gabungan baharu iaitu Pakatan Harapan. Politik dan pilihan raya Kelantan seringkali dianggap sebuah fenomena politik yang unik jika dibandingkan dengan negeri lain di semenanjung Malaysia. Hal ini demikian kerana Kelantan telah beberapa kali mengalami pertukaran pemerintahan antara Parti Islam Se-Malaysia PAS dengan Barisan Nasional BN. Bermula dari PRU 1990 ke PRU 2018, dilihat ramai pengundi di Kelantan berterusan mengundi PAS. Kini sudah hampir 3 dekad PAS membina legasi politik dan pentadbiran mereka di Kelantan. PAS Kelantan tidak pernah goyah dalam mendapatkan keyakinan dan undi daripada rakyat Kelantan walaupun mengalami isu kemunduran dalam pembangunan berbanding negeri lain. Justru itu adalah menjadi tujuan kajian ini untuk menganalisis krisis dan kerjasama dalam parti politik di kawasan Dun Tanjung Mas, Kota Baru, Kelantan. Subtopik berikutnya adalah kajian lepas. Dalam subtopik kajian lepas ini, beberapa artikel telah dirujuk untuk dijadikan panduan dalam penulisan. Seterusnya adalah metod kajian. Dalam kajian ini, 2 kaedah pengumpulan data telah digunakan iaitu data primer dan data sekunder. Bagi mendapatkan maklumat daripada 50 orang responden, pekaji telah mengedarkan borang soal selidik kepada 25 orang responden di kawasan bandar iaitu daerah mengundi Paya Bemban dan 25 orang responden di kawasan luar bandar iaitu daerah mengundi di Tanjung Chat. Soalan yang dikemukakan dalam borang soal selidik ini adalah berbentuk terbuka dan tertutup. Selain itu, kaedah temu bual dilakukan bagi memperoleh maklum balas daripada setiap informan mengenai kajian yang dicalakan. Bentuk soalan temu bual yang dicalakan adalah berbentuk terbuka serta memerlukan pendapat daripada informan. Pemilihan informan berdasarkan pelibatan aktif informan dalam politik di Dun Tanjung Mas. Bagi pengumpulan data sekunder pula, 2 kaedah telah digunakan iaitu kajian perpustakaan dan juga kajian atas talian. Bagi teknik menganalisis data pula, pekaji telah menggunakan perisian statistik Package for Science Social SPSS bagi mengambil kira kekerapan dan juga perasusan daripada 50 borang soal selidik yang telah diedarkan. Seterusnya adalah kawasan kajian. Pekaji telah menumpukan kajian terhadap kawasan Dun Tanjung Mas, Kota Baru, Kelantan, di mana Tanjung Mas ini merupakan sebuah bandar dan mungkin di daerah Panji. Subtopik seterusnya adalah hasil kajian dan perbincangan. Dalam kajian ini, 3 subtopik khusus telah dititik beratkan oleh pekaji. Antara salah satunya adalah krisis dalaman parti politik dan faktor pencetusnya. Krisis dalaman sesuatu parti politik adalah lumrah atau kebiasaan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, krisis dalaman yang ada dilihat tidak mampu mengugak pentadbiran PAS untuk terus mentadbir. Hasil kajian mendapati bahawa 82% responden bersetuju bahawa krisis dalaman parti politik ini telah menjadi lumrah dan kebiasaan dalam pentadbiran. Ini disebabkan oleh seterusnya adalah pernyataan pendapat umum mengenai pernyataan krisis dalaman parti politik. Kepimpinan politik menjadi semakin rumit dengan adanya pergolakan krisis dalaman parti politik. Tidak dapat dinafikan, krisis yang wujud mampu memperkasakan dan juga memberi kelemahan kepada sesuatu parti. Hasil kajian telah mendapati bahawa 94% bersetuju bahawa gagal urus konflik dalam parti politik menjadi punca berlakunya perpecahan dalam parti.
Selain itu, 90% bersetuju krisis berlaku bertitik tolak daripada sikap akur dan ketidakfahaman segelintir ahli politik, dan juga 90% bersetuju bahawa faktor ketegangan dan isu integriti yang gagal ditangani. Contohnya budaya lompat parti yang pernah berlaku dalam politik Kelantan. Selain itu, hasil mengenai pendapat umum mengenai penyataan faktor pencetus krisis dalam parti politik juga dilakukan. Hasil mendapati 94% responden bersetuju bahawa krisis berpunca daripada faktor ego dan merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Selain itu, 94% bersetuju dengan adanya faktor perebutan jawatan dalam parti politik. Dapat dilihat melalui contoh peristiwa perebutan kuasa jawatan Timbalan Presiden UMNO yang berlaku pada tahun 1981 dan 1984. Seterusnya, hasil juga menunjukkan bahawa 92% bersetuju akan ada faktor perbezaan pendapat antara pemimpin dan ahli, di mana dapat dilihat melalui konflik antara parti politik yang berbeza matlamat dan ideologi yang biasanya melibatkan parti pemerintah dan perbakan. Objektif kedua adalah mengenai faktor kerjasama antara parti politik. Hasil kerjasama politik antara parti politik adalah penting sebagai strategi politik menunjukkan hasil sebanyak 84% responden bersetuju bahawa pembentukan kerjasama adalah penting. Hal ini disebabkan oleh kerjasama antara parti politik akan melengkapi dan memberikan manfaat kepada satu sama lain. Bersikap terbuka dan mencari jalan pertemuan demi pendamaian dan juga perpaduan membolehkan negara berada dalam keadaan yang stabil yang mampu memberikan tumpuan kepada pembangunan negeri. Analisis seterusnya adalah mengenai pendapat umum akan penyertaan kerjasama antara parti politik. Hasil menunjukkan bahawa 86% bersetuju dengan penyertaan pemulihan ekonomi memberi peluang kerjasama politik itu terjalin. Dapat dilihat melalui gabungan parti politik semasa zaman COVID-19 yang memberi sumbangan yang besar untuk membantu meningkatkan sektor ekonomi. Selain itu, 86% bersetuju dengan penyertaan perpaduan rakyat yang mewujudkan kerjasama antara parti politik, dan juga 86% bersetuju akan penyertaan sikap terbuka, pentingkan kedamaian dan juga ingin memudahkan sebarang urusan yang mewujudkan kerjasama antara parti politik. Dapat dilihat melalui kerjasama penubuhan muafakat nasional yang meletakkan kepentingan penyatuan ummah melebihi kepentingan politik. Analisis seterusnya mengenai pendapat umum akan penyertaan faktor kerjasama politik antara parti politik. Hasil menunjukkan bahawa 88% bersetuju akan faktor kerjasama antara parti politik adalah untuk membentuk kesatuan ummah Melayu dan Islam pilihan raya umum ke-15. Seterusnya, 86% bersetuju akan faktor kerjasama adalah untuk menunjukkan nilai akhlak terpuji dalam hidup bermasyarakat. Hal ini disebabkan oleh rakyat sekarang dilihat mula menolak pembawaan sentimen yang melanggarkan perkauman dan juga agama dalam politik. Selain itu, 80% bersetuju akan faktor kerjasama untuk mengelakkan perpecahan dalam masyarakat. Analisis seterusnya adalah berkaitan kerjasama politik antara PAS dan UMNO melalui Piagam Muafakat Nasional perlu dipertahankan. Hasil mendapati 60% bersetuju untuk pengekalan Piagam Muafakat Nasional ini. Hal ini disebabkan oleh PAS dan juga UMNO memiliki penyokong yang kuat daripada penyokong Melayu dan juga Islam. Objektif yang ketiga pula adalah untuk menganalisis impak krisis dan juga kerjasama parti politik. Kesan krisis dalam parti politik terhadap sokongan pengundi kepada parti politik. Kesan yang pertama dapat dilihat adalah berlakunya perpecahan dalam parti politik. Ini memberi gangguan terhadap sokongan pengundi terhadap parti. Kesan yang kedua pula adalah parti akan mengalami hilang kepercayaan pengundi akibat kegagalan untuk mengurus dan mentadbir dengan baik. Dan kesan yang ketiga adalah melihatkan keyakinan pengundi terhadap calon dan pemimpin yang dikenalkan.
Hal ini disebabkan oleh pengundi sudah jemu dengan sikap lepas tangan pemimpin, sama ada pemimpin di peringkat bawah ataupun atasan. Selain itu, analisis terhadap pendapat umum mengenai pernyataan impak krisis dalam parti politik juga dilakukan. Di samping itu, pekaji juga menganalisis impak atau kesan kerjasama antara parti politik terhadap sokongan pengundi kepada parti. Impak yang pertama adalah sokongan kuat pengundi terhadap parti. Yang kedua, menunjukkan pembangunan dan kebajikan masyarakat lebih mudah untuk dilakukan. Dan impak yang ketiga adalah pengukuhan parti dapat dilaksanakan hasil daripada jalinan kerjasama parti politik. Dan analisis terakhir adalah mengenai pendapat umum akan pernyataan impak kerjasama antara parti politik, di mana hasilnya menunjukkan 96% bersetuju bahawa wujud muafakat antara pemimpin dan juga parti dalam menjaga kepentingan masyarakat, dan 96% juga bersetuju akan kestabilan politik di kawasan ini membolehkan tumpuan diberikan kepada pembangunan fizikal dan juga kerohanian. Secara keseluruhannya, krisis dan isu dalaman perlu ada bagi setiap parti politik bagi memantapkan dan juga meningkatkan mutu pemerintahan mereka. Tadbir urus yang baik serta jalinan kerjasama yang dilakukan boleh diteruskan bagi menyokong perpaduan. Cadangan yang diharapkan bagi pemerintahan Malaysia pula, khususnya buat PAS, untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang seterusnya menguasai pemerintahan di beberapa buah negeri ataupun membentuk kerajaan di peringkat persekutuan. PAS seharusnya mendapat sokongan daripada etnik lain seperti China, India dan sebagainya. Dalam negara pelbagai etnik ini, PAS sememangnya memerlukan sokongan daripada pelbagai etnik dan juga bukan sahaja fokus kepada Melayu. Formula ini telah pun dipraktikkan oleh kerajaan Barisan Nasional dan terbukti apabila BN ini telah pun menguasai kerajaan persekutuan sejak pilihan raya yang pertama selepas kemerdekaan.